Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru balik. Semalam cikgu baru balik daripada apa ni? Daripada Everything is Awesome. Pergi setahun sekali boleh lah kan. Setahun sekali spend masa dengan family kan, bukan selalu pun, setahun sekali. Dan sekarang ni pagi ni cikgu nak pergi beli breakfast dulu. So okey lah, not bad lah, boleh lah pergi kan. Sebab pergi pun naik flight, so tak penat sangat lah. Driving apa semua, tapi setakat driving 3 jam tu cikgu dah biasa buat dah. 3 jam ni macam lebih kurang macam daripada sini nak pergi Ipoh je lah. Lebih kurang lah kan? Lebih kurang 3 jam nak pergi Johor kan. Nak pergi JB. So bila cikgu bangun lewat sikit pagi tadi, ingat nak pergi pusing-pusing Taman Tasik je lah. Taman Tasik Lakeside tu, tengok lah kalau tak ada planning apa, besok lah kot. Besok. Sebab Taman Tasik Cyber ni dah selalu sangat dah kan. Cuma malas nak ambil gambar apa semua, malas. Nak pergi, orang kata mungkin ambil gambar jugalah, tapi yalah, nak bawa lens tu berat, besar. Kalau ada troli tu okey kan. Troli tu kan, kalau ada troli ke ataupun ada skateboard ke, roller skate ke kan. Hari tu nak beli kat roller skate, tapi backfire punya roller skate dia. Tapi fikir-fikir balik, alamak dah tua dah nak main roller skate. Simpan duit lah simpan duit dulu lah. Jadi kepada anak-anak murid cikgu yang masih lagi bercuti, ni kira dah masuk ke minggu yang ketiga lah ni. So ada masa seminggu lebih lagi lah, seminggu je lagi untuk menhabiskan cuti sekolah ni. So yang pergi balik kampung pun dah ramai, dah balik sini balik. And ada yang balik kampung 2 minggu duduk kat kampung. Cikgu tahulah ada dah 2-3 orang kan. Okey kat lah, dia orang sharing kat kan. Kita kadang-kadang ni guys, kita sharing gambar balik kampung apa semua, bukan untuk siapa-siapa pun, untuk kawan-kawan. Kadang-kadang tu kita, bila kita sharing macam ni, kita macam nak mewujudkan suasana harmoni je sebenarnya. Nak mewujudkan suasana kenal mengenal. Oh, kau balik Perak Perak mana kan. Bila kita kenal orang tu, kita lebih rapat sikit lah dengan dia. Cikgu nak mewujudkan suasana tu je sebenarnya, bukan ada apa-apa pun. And bukan nak mandera gambar tu apa pun, tak ada lah. So esok hari Jumaat, lusa hari Sabtu. Lusa ni sepatutnya ada Tigers. Walaupun yalah, Cyborg tak hantar U12 Girls, tapi kita masih lagi hantar budak kita melalui Akademi Putrajaya. Ada 4 orang budak kita pergi main. So cikgu pergi jugalah, pergi ambil gambar apa semua lah, bagi sokongan lah. Okay. So kepada korang-korang semua ni, jangan risaulah. Dia sebenarnya bergerak dalam kelab ni satu benda je guys. Kita bergerak dalam kelab ni, kita tak perlu nak pening-pening nak fikir nak pergi event apa. Sebab semua event tu dah ada dah sebenarnya. Cuma nak prepare budak je, nak prepare players je. Itu yang kita tak boleh nak hantar YouTuber tu, sebab players kita ramai yang tak available. Sebab tu cikgu cakap sebelum ni pun kan, apa-apa pun training MMU kena datang, kena pergi. Sebab kenapa kena pergi? Sebab kelab ni bukan kelab cikgu tau. Kelab Cyborg, kelab rugby Cyberjaya ni bukan bawah nama cikgu. Cikgu ni orang kata sukarelawan. Sukarelawan pula. Betul lah. Cikgu ni volunteer je, sukarelawan sebenarnya. Sukarelawan. Tak ada orang lantik apa-apa pun. Cikgu pergi ni orang kata lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Lillahi ta'ala. Nak latih budak apa semua.
Sebab cikgu bersyukur, sebab melalui kelab cyborg ni, at least kita pada hari Sabtu, pagi Sabtu 8.30 sampai 10.30 tu kita ada satu tempat, di mana satu tempat yang luas lah, tempat yang sesuai untuk buat latihan apa semua, di mana kita boleh berlatih kat sana tanpa gangguan kan. Yelah, memanglah time cuti sekolah yang bulan 3, bulan sebelum ni, sebulan ni memang adalah kejohanan liga bola apa semua. Tapi yang tu kadang-kadang je, setahun ada dalam 2-3 kali je. Kebanyakan masa-masa lain kita gunakan untuk training rugby. So semalam pun masa cikgu balik daripada KLIA tu, cikgu naik MRT apa semua, naik bas MRT lalu dekat depan padang sebelah dia tempat cikgu duduk ni, padang Prima ni. Cikgu tengok padang dia luas juga. Cikgu ada cadangkan juga hari tu kat Coach Fitri, tapi Coach Fitri cakap nak buat kat padang SMK. Cikgu pun tak apalah. Tapi sebenarnya banyak lagi venue-venue lain, tempat-tempat yang kita boleh gunakan selain daripada padang MMU sekiranya padang MMU ada orang pakai. Itu je. Dan cikgu nak ulangi banyak-banyak kali lagi, cikgu tak dapat bayaran apa. Kamu jangan pula cakap, oh cikgu Wan ni duk tarik budak-budak TPP ni dapat duit lah tu. Tak ada. Tak dapat apa guys. Wallahi. Wallahi betul. Kamu boleh tanyalah pada coach-coach lain. Kebanyakan coach-coach yang datang untuk latih budak dekat cyborg, kita orang buat lillahi ta'ala, tak dapat bayaran apa pun. Kita buat purely on passion. Passion, minat. Minat, interest and passion. Tak ada orang kata nak buat duit apa semua, tak adanya lah. Cikgu tak ada niat nak buat nak gunakan kamu untuk buat duit apa semua, tak ada. Daripada cikgu buat macam ni, baik cikgu ajar tuition. Sekurang-kurangnya dapat duit tuition tu, memang orang buat bisnes macam tu kan. Hujung minggu ajar tuition. Cikgu sebenarnya tak adalah masalah nak duit sangat. Cikgu tak ada isu pasal duit pun. Kok ada orang cakap-cakap kan, cikgu Wan ni kenapa tak buat kat sekolah je, nak buat kat luar juga. Sebab kat sekolah pun kalau buat yang girls punya pun, mana ada MSSD pun. Kalau kita nak guna padang apa semua pun kena bagi orang tim yang ada MSSD pakai. So kat situ ada konflik lah. And then bila tak ada MSSD ni, PKK apa semua pun tak boleh nak kerah cikgu-cikgu lain untuk buat jugalah benda ni kan. Tak boleh nak kerah semacam-macam macam tu je lah. Sebab cikgu-cikgu lain pun dia ada live dia orang juga kan. Bukan, dan cikgu pun kau tahu perangai cikgu kan, cikgu tak suka nak susah-susahkan orang. Cikgu lebih suka uruskan sendiri dengan bantuan parent. Jadi kalau parent semua boleh faham situasi cikgu, boleh faham apa yang cikgu sedang hadapi apa semua, alhamdulillah lah kan. Apa yang cikgu cakap ni memang straight from my heart lah kan. Memang buat tak ada dapat apa-apa pun. Tak payahlah sebar-sebar dakyah mengatakan bahawa oh cikgu Wan ni buat ni sebab adalah tu dapat duit kan, kelab bayar dia apa semua. Tak ada. Kau tanya sendirilah Coach Fitri, Coach Kuek apa semua. Tak ada. Semuanya pakai perbelanjaan sendiri, semata-mata nak tengok tim tu berjaya. Tu je. Itu rekah je ayat cikgu. Semua pakai duit belanja sendiri, semata-mata nak tengok tim yang kita build tu berjaya kan. Itu je. Tak ada isu-isu pasal nak cari duit-duit tepi apa semua, tak ada lah. Cikgu bukan jenis macam tu lah. Kan ada setengah-setengah orang dia buka pusat-pusat latihan apa semua, studio-studio latihan, kutik-kutik duit RM30, RM30, RM60. Cikgu tak buat macam tu lah. Sorry lah, cikgu bukan style macam tu lah kan. Sorry lah. Kalau cikgu ni buat benda nak duit, cikgu tak buat suka-suka ni. Sebab tahu suka-suka ni berapa je. Kalau dah halal-halal nak buat duit, cikgu buat bisnes lain, lagi untung kan. Contohnya bisnes rumah hantu, lagi untung. Rumah hantu kan, 5 minit, dalam masa 5 minit kalau 10 orang masuk, satu kepala bayar RM5, dah RM50 dalam masa 5 minit. Tu 5 minit rumah hantu pagi sampai ke petang. Nampak tak? Cikgu kalau nak buat bisnes,
cikgu buat bisnes macam tu. Tak ada, budak-budak pun tak payah nak bagi komitmen, tak susah-susahkan parent, tak susah-susahkan player kan. Baik cikgu buat bisnes macam tu, tak susahkan orang. Cikgu tak suka susah-susahkan orang ni, bukan style cikgu lah. Nak buat benda pelik-pelik kan. Bukan style cikgu lah, sorry lah. Cikgu daripada dulu lagi memang buat rugby ni guys. Satu untuk tim MSSD kita. Dan satu lagi adalah kerana cikgu nampak tim girls pun boleh dibentuk juga. Cuma kadang-kadang kalau cikgu terlebih sikit girls apa semua tu halal lah. Tak luak pun tak luak pun Kalau cikgu nak latih tim mana-mana pun tak luak tak ada luak apa tak sah nak orang kata perangai macam budak-budak sangat lah kan. Tak sah nak buat perangai budak-budak lah tak luak mana pun. Tim yang sama juga yang cikgu latih pun budak-budak yang sama juga. Tak lebih siapa-siapa pun. Tak ada lebih mana-mana pun. Sama je. Bagi cikgu sama je kan. Kalau ada lebih sikit, terlebih terkurang sikit, itu biasalah kan. Bukan dalam rugby je, dalam keluarga kita sendiri pun betul tak? Tengok dalam keluarga sendiri pun ada juga yang berselisih faham, betul tak? Terlebih sikit kat adik, terlebih sikit kat kakak. Kalau adik-beradik ramai, sama juga. Cikgu lagi lah nak jaga 12 orang adik-beradik orang tu baru satu tim, belum U10 lagi, belum boy lagi kan. So harap boleh faham lah kan. Cikgu sampai kedai mamak nak order tu. Mak oh, okay, kita pause dulu sekejap. Okay, kita sambung recording kan. Betul-betul cikgu memang bukan buat benda ni sebab duit lah guys. Kalau nak buat pasal duit, cikgu better buat benda lain. Lagi masyuk sebenarnya. Bukan nak buat benda lain, tapi cikgu tak ni lah. Tak ada orang kata nak buat benda yang setakat ni cikgu fokus kat korang dulu lah. Dan yelah, time cuti sekolah ni cikgu pun dah cerita kat Coach Fitri, time cuti sekolah ni budak-budak kita ramai tak ada. And then ramai yang tahun 6 pula nak naik darjah, form 1 pun ramai yang sibuk preparation ni. Jadi sebab dia orang pun nak bercuti pun, dia orang pun nak bercuti juga je tak? Sama juga. Sebab dia orang pun nak bercuti juga apa semua. Jadi cikgu cakap memang tak boleh nak hantar tim lah kan. Kita pun tak ramai sangat sebenarnya. Kalau U10 tu ada berapa orang je kan. U10 tu pun Kisha pun dalam proses nak pindah sekolah tu, tapi dia kata dia nak main lagi. Cikgu cakap tak apalah, kalau Kisha nak main lagi tak apalah, buat lagi lah. Yang penting dia nak main lagi. Kalau dia nak main lagi tak apa lah, cikgu on lah kan. Tak ada masalah, cikgu boleh buat kan. Kalau nak on lah. Kalau tak nak on pun nak buat macam mana kan? Tak boleh nak paksa, betul tak? Kalau tak boleh nak on pun nak buat macam mana? Benda bukan yang boleh paksa, betul tak? Tak boleh nak paksa benda-benda macam ni. Orang kata ya, benda-benda macam ni orang kata kalau cikgu lah, kalau ada budak nak join pun alhamdulillah. Cikgu dah syukur banyak dah kalau ada orang nak join kan. Sebab yelah, mulai pada tahun depan pun ya boleh. Ada yang tim kriket pun, tim girls pun nak buat balik. Lepas tu tim netball pun dah ada jurulatih luar apa semua. Diorang pun nak buat tim juga kan. So mungkin lepas ni, mungkin cikgu lepas ni soft landing kot.
soft landing ni makna dia slowly. Lepas ni mungkin tak ada lagi lah team girls. Mungkin lah, cikgu tak nak cakap, tak nak bagi apa ni, tak boleh nak bagi kata dua lah. Mungkin kalau tak ada lagi pun korang kena reda je lah. Kena reda gitulah. Okey. Mungkin kena reda lah kalau tak ada lah kan. Sebab sekolah kita ni sebelum ni girls memang duk main bola jaring je. And then bola jaring pun tak ada orang kata pakai jurulatih luar, training tiap-tiap minggu pun semua tak ada. Dia orang training masa nak lawan je. So tak kacau lah kan. So sekarang ni dia orang start tarik budak apa semua datang training hujung-hujung minggu apa semua. Jadi banyak guna budak. Jadi kebanyakan budak-budak dia nak guna tu pun memang kebanyakannya budak-budak yang sports punya kan. So cikgu fikir-fikir balik. Mungkin yelah, dah korang pun dah ada sukan lain yang ada coach tiap-tiap minggu boleh datang training apa semua tu. Mungkin lepas ni cikgu terpaksa bubarkan lah team kan. Mungkin lepas ni bubar team dan kata apa, korang fokus pada team yang membawa nama sekolah je lah. Walaupun MSSD je tapi yelah, main atas nama sekolah je lah. Tak kira lah MSSD ke negeri ke kebangsaan ke. Janji kamu ada tempat nak main tu, okey lah. Kira fokus yang tu je lah. Fokus yang tu je lah. So cikgu pun tak bukan kata cikgu merajuk ke apa semua, tak. Dia macam cikgu tak nak ada konflik kat sekolah. Bila konflik ni apa tau, konflik ni berlaku bila ada 2-3 sukan nak guna budak yang sama. Jadi benda tu akan jadi konflik lah. Dia akan jadi konflik berebut players apa semua. Jadi bila berebut players ni macam-macam politik timbul lah. Jadi cikgu dah pernah rasa dah benda-benda ni semua sebelum ni. Benda-benda ni semua cikgu dah pernah rasa dah sebelum ni. Bergaduh-gaduh, pakak-pakak keluar masuk tim tu pula buat grup, tim tu pula kutuk tim ni pula kutuk sukan tu pula. Jadi benda tu bagi cikgu benda tu tak perlu lah guys. Tak perlu dan cikgu tak berapa suka lah benda-benda macam tu berlaku lah. Sebab cikgu buat sukan ni pun sebenarnya untuk happy-happy je. Tapi kalau kerana sukan boleh jadi perpecahan, pembalahan apa semua, so what's the point of doing sport, betul tak? Buat apa nak buat sukan kalau kita mengundang kepada perpecahan, pembalahan, bergaduh sama-sama sendiri. Kau kutuk aku kutuk ni. Berpuak-puak, palau orang ni. Jadi cikgu rasa macam no point. No point. So tengoklah, mungkin bukan dalam masa terdekat lah, mungkin tahun depan ke apa, kita tengok macam mana kan. Kalau cikgu bincang dengan Pikeko dengan GB baru ke, kalau GB baru dengan Pikeko cakap cikgu Wan tak payah buat lagi lah rugby girls lepas ni, sebab kita dah ada dah kriket dengan bola jaring tu, dah set up team girls apa semua. Kalau macam tu cikgu kena aku je lah. Kau jangan marah-marah pula Jangan marah-marah pula. Tapi ada tapinya. Tapi kalau kau nak masuk juga, kau kena ikut cyborg 100% lah. Maknanya tu main dalam kelab. Kalau bawah kelab, pihak sekolah tak ada kuasa nak larang-larang kau apa semua. Sebab itu hak individu. Jadi pihak sekolah pun tak boleh nak paksa kau tinggalkan sukan tu, main sukan ni fokus, tak boleh. Pihak sekolah tak ada kuasa benda tu. Kau boleh buat report kalau ada pihak sekolah ataupun cikgu-cikgu ataupun coach-coach luar yang menghasut apa semua dan ianya mengganggu pemikiran kau, dia mengganggu fikiran kau, kau rasa macam tak selesa, kau rasa macam serabut, sebenarnya kau boleh buat report benda tu. Kau boleh buat report. Sebab kau nak main sukan ni sebenarnya untuk kepuasan diri sendiri pun.
Bukan kerja nak mengharumkan nama tu, mengharumkan nama ni. Kau bukannya hamba orang. Betul tak? Kamu ni bukan hamba orang. Kamu kena faham tu konsep tu. Konsep tu kau kena faham. Kamu ni bukan hamba orang. Tak ada orang boleh cakap benda tu bagus, benda ni tak bagus, jangan masuk benda ni, jangan masuk benda tu. Tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Kalau ada yang buat macam tu, kamu boleh ambil tindakan. Salah tu. Tak boleh. Okey, salah, tak boleh. Ya. Tak boleh buat macam tu. Hasuk-menghasuk apa semua. Sama tak? Bukan apa lah. Cikgu cakap ni sebagai apa ni, planning lah, planning. Macam no point lah kan kalau cikgu nak buat juga rugby touch girl, tapi dalam masa yang sama ramai yang menentang, ramai yang apa ni, ramai yang tak berapa suka ke, ramai yang tarik player tu, tarik player ni apa semua. Jadi benda tu jadi kompleks lah. Cikgu tak suka kompleks-kompleks ni. Masa cikgu buat sebelum ni pun benda simple je. Datang training, pergi friendly, pergi lawan tournament. Itu je. Buat benda tu je. Lama-lama kau akan jadi pro. Itu je yang cikgu buat sebelum ni. Tak ada masalah. Jadi kalau cikgu dapati tahun 2024 ni banyak kompleks, banyak benda-benda yang pelik-pelik, banyak yang bergaduh-gaduh, banyak yang berpecah-pecah, banyak yang berebut-rebut, bergaduh sana, bergaduh sini apa semua. Banyak isu ni, banyak isu tu. Jadi cikgu rasa better cikgu soft landing lah. Soft landing maksud dia slow-slow, makin lama makin tak ada lah. So lepas ni mungkin kita tak hantar dah lah tim ke peringkat kebangsaan apa semua. So peluang korang nak dapat CJ kebangsaan apa semua lepas ni memang tak ada lah kalau untuk sukan. So jangan salahkan cikgu lah. Cikgu pun cari makan juga guys. Kat sekolah tu pun tempat cikgu cari rezeki. Macam cikgu buat ikut kelab cyborg ni suka-suka je, hobi. Yang cikgu buat ikut kelab cyborg apa semua ni suka-suka, tak wajib pun. Kalau cikgu tak buat apa, orang tak marah. Tapi kalau benda yang cikgu minat, benda yang cikgu suka buat, cikgu buat dan menimbulkan banyak kontroversi ke apa ke, banyak orang tu komplain tu, orang ni komplain ni, cikgu pun tak ada mood nak buat dah. Betul tak? Kita pun tak ada mood nak buat dah. Tak ada mood, serius. Bila tak ada mood ni kita cikgu nak buat pun, kecuali kalau kau 100% cyborg lah. And then kau kena ada ketegasan dalam diri lah. Kalau orang cuba nak asuk-asuk kau supaya jangan main sukan tu, jangan main sukan ni, kau jangan dengar lah. Jangan dengar. Dia orang tak ada kuasa nak cerita benda-benda tu semua. Benda tu semua kalau dia cerita juga, nampak sangat yang dia orang tu tak pro. Dan benda yang cikgu cerita ni pun, cikgu bagi contoh mudah lah. Cikgu bukan nak mengata orang ke apa semua, tapi benda ni realiti dan berlaku. Okey, kita ambil tahun lepas lah. Tahun lepas. Sebenarnya tahun lepas budak cikgu ramai tau. Budak rugby cikgu ni ramai. Ramai gila. Dalam cikgu rasa ada dekat 40 orang, 30 orang ada lah. Tapi lepas orang seorang keluar, lepas orang seorang keluar, and then adalah dalam 5-6 orang ni keluar, dia masuk sukan lain. Cikgu malas sebut lah sukan ni, kalau cikgu sebut kamu tahulah. Dan bila dia masuk sukan lain tu, dia bergaduh dengan budak-budak rugby. Dia jenis kutuk-kutuk budak rugby pula kan. Kutuk-kutuk budak rugby lah, apalah, banding tu banding ni lah kan. Tapi bila bawa pergi tournament apa semua, dia orang pergi tak dapat apa. CJ pun tak dapat, apa pun tak dapat. Ni keluhan daripada dia orang sendiri. Lepas dia orang masuk sukan yang satu lagi tu, cikgu senyap je lah kan. Sebab itu semua planning coach dia lah kan. Nak bawa pergi tournament ke, lawan ke mana, lari sana lari sini, lawan sana lawan sini, tapi tak dapat apa-apa. So setahun tu macam kalau dia orang menang pun menang peringkat sekolah, peringkat daerah je lah, peringkat sekolah je lah, tak boleh nak pergi peringkat jauh.
Tak dapat CJ kebangsaan apa semua yang dijanjikan, CJ negeri ke kebangsaan, memang langsung tak dapat. So apa yang jadi pada penghujung tahun lepas, nak masuk tahun 2024 ni, semua budak-budak yang masuk sukan tu dah tak berlatih dalam sukan tu lagi dah. Sebab coach dia pun tak nak buat dah. So bagi cikgu macam rugi lah. Rugilah setahun tu, maknanya kamu setahun tu kamu buat apa je? Kan? Kamu tak dapat hasil apa-apa pun. Lepas tu pula kamu buat akhir dengan orang let go kamu. Orang tak nak latih dah kamu. Maknanya rugi lah. Macam nak kata separuh jalan pun tak separuh jalan. Maknanya suku jalan pun tak sampai. Macam mana? Kan? Kalau cikgu, kalau kamu tahu perangai cikgu buat sampai habis. Contohnya lah, cikgu ambil macam Sarah, Hazelin, Hawa apa semua yang sebelum ni kan. Sarah, Eya apa semua, cikgu buat sampai habis. Sampai dia orang dah tak larat lagi dah. Bukan cikgu yang give up tak nak latih dia orang. Kan? Cikgu buat sampai habis, tak ada separuh-separuh jalan. Yang sukan yang satu lagi ni memang semua budak-budak dia pun dah tak berlatih dengan dia lagi dah. Cikgu malah sebut nama lah kan. So apa yang berlaku selama setahun tu? Yang berlaku selama setahun tu orang kata hanya eksperimental je lah. Kamu ni jadi mangsa ujian, masa tikus makmal lah. Orang eksperimen, nampak tak jadi, terus let go. Sebab sukan yang orang pergi tu sukan yang sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Hampir setiap sekolah ada. Macam mana kau nak bersaing? Melainkan kalau kau ni betul-betul bagus. Bukan cikgu nak cakap kau tak bagus, tapi kita kadang-kadang buat pilihan dalam hidup ni kena cerdik. Kena tahu persaingan kita tu berapa ramai, peratus chances kita nak berjaya tu berapa persen. Kan? Kita kena ambil kira semua benda tu lah. Bukan main terkejar je. Kan? Bukan nak main sukan ni main terkejar ikut dan je. Kita kena ada plan, kita kena matang. Parent tu kena sama jugalah. Parent tu. Cuma sekarang ni budak-budak yang pernah berlatih sukan tu dibawa masuk ke dalam netball. Cikgu cakap tak apalah. At least diorang ada lah juga pergi berlatih, pergi lawan-lawan apa semua kan. Okey lah tu. Cuma cikgu nak cakap benda ni memang berlaku guys. Benda ni memang berlaku dan berlaku depan mata cikgu sendiri. Bukan cikgu nak mengia-iakan ataupun nak menindak-didakkan lah. Tapi setakat yang cikgu buat ni 2019 sampai ke tahun sekarang, kita tak pernah balik kosong lagi. Paling bangang pun kebangsaan lah. Sama ada Johan atau naik Johan. Itu je. Itu orang kata paling bangang lah. Sebab tu kalau ada orang cakap sukan dia lagi bagus apa semua, okay fine. Kalau katakanlah sukan dia tu bagus dan boleh bawa kebangsaan, apa salahnya? Dapatlah 2 kebangsaan untuk 2 sukan. Tak ada masalah pun kan. Jadi benda tu setengah orang dia tak boleh nak orang kata apa? Nak bincang dengan cikgu cara elok dah. Dia nak kepala dia je, ikut kepala dia je. Cikgu bukan ikut kepala cikgu fikirkan masa depan korang. Kan? Korang pergi latihan, training apa semua, letih-letih tiap-tiap minggu apa semua, apa yang korang dapat? Itu je aku nak tanya. What do you get? Zaman sekarang ni kita kena kalkulatif guys. Kita kena berkira. Kita kena ambil tahu semua benda tu. Bukan orang kata main redah ikut dan kan. Orang kata main redah, ya tak ada orang kata apa, tak ada planning apa. Bos, Maggi baby satu. Okey. Roti plantar 2. Okey. Milo ais. Okey. Lepas tu roti kosong 1. Okey, bos. Itu saja, bos. 18. Ya, bos bukan cikgu nak memburuk-burukkan orang apa semua tak. Cikgu bercakap ni fakta dah. Fakta ni benda betul yang berlaku depan mata, yang memang fakta tu memang orang setuju. Kan? Cikgu tak nak sebutlah sukan apa tu kan, tapi cikgu rasa orang yang terlibat tu dia tahulah. Dulu bukan main lagi berlatih tu, berlatih ni, training sana, training sini kan. Pergi tournament sana, tournament sini. Dia nak buat macam cikgu. Cikgu faham dia nak buat macam cikgu. Tapi masalahnya sukan yang dia nak buat tu sangat kompetitif. Kecuali kalau dia dapat
budak-budak yang memang betul-betul dah hebat dah. Contohnya dia pergi sekolah menengah, dia dah dapat dah budak yang peringkat negeri apa semua, dia latih budak-budak tu je. Yang tu lain. Yang ni cikgu ni pembangunan. Kan, pembangunan ni cikgu latih daripada kecil lagi, daripada zaman Kela lagi, darjah 3 dah start dah. Sekarang ni darjah 2 pun dah ada dah. Itu namanya pembangunan. Pembangunan ni kita tak tahu lagi benda tu jadi ke tak, kita cuma buat je dulu. Kita just buat je dulu. Jadi ke tak tu wallahu alam lah. Kan? Jadi ke tak tu rezeki lah. Memang berlaku, cikgu tak nak sebut lah sukan apa kan jadi isu pula kan. Jadi benda tu sendiri diakui oleh jurulatih tu sendiri. Dia pun sendiri, dia kata dia tak larat nak buat dah. Cikgu cakap, kalau macam tu, buat apa ambil player-player rugby dulu? Kan? Jadi player-player rugby ni cikgu faham lah, ada yang ditarik masuk dalam netball apa semua. Tapi bukan cikgu nak rendah-rendahkan Cikgu memang tak ada niat nak rendah-rendahkan apa semua. Cikgu suka je kamu ni bersukan. Tapi macam cikgu cakap sebelum ni lah, sukan kau tu training sama banyak training, letih sama letih. Betul tak? Letih sama letih, duit sama-sama habis, keluar pergi tournament apa semua kena bayar apa semua. Tapi apa yang kamu dapat? What do you get? Itu je. Macam budak-budak cikgu, macam Wan Aisyah apa semua, budak-budak lama lah kan, Wan Aisyah apa semua, geng-geng Kaila apa semua, Dapat dia orang CJ apa semua, dia orang okey. Tak pernah lagi lah pergi balik kosong. Cuma sekali hari tu je lah balik kosong tu pun orang kata bukan sebab balik kosong sebab tim lemah dah. Sebab kita punya player kita pun ramai terlibat dengan UPKK lah apa semua. Ada yang player yang macam-macam lah kan. Kita tak pernah lagi mengalami benda-benda macam ni sebelum ni pun. Sebab sebelum ni kita pergi menang je. Cuma sekali tu je. Itu pun cikgu pun orang kata apa ni, kita dah start buat balik, susun balik dah player-player sekarang ni. Cikgu buat taktikal balik dah. Kita buat orang kata langkah-langkah untuk tidak mahu lagi ada kes-kes yang sama berlaku macam berlaku yang masa Cobra 10. Kita Cobra 10 2022 kita champ, 2023 kita tak lepas. Ada sebab lah kan? Ada sebab lah. Tak selalunya kita berada di atas kan? Tak selalunya kita berada di atas. Dan bagus juga kan? Bagus juga benda tu pun. Itu menunjukkan bahawa kita kena training dan kita kena memesatkan lagi lah, menambahkan lagi training kita, menambahkan lagi pengalaman kita apa semualah. Kita tak selalunya berada di atas. Tapi setakat yang cikgu buat tahun lepas apa semua, dia orang dapat kebangsaan pergi sampai 2-3 kali. Dapat CJ, dapat medal. Tim Dayana sendiri pun dapat pergi 2 kali kebangsaan, 2 kali dapat naik johan kebangsaan kan. Tak rugi lah. Walaupun cikgu dengan, yelah cikgu tak nak sebut lah kan, kisah antara yang berlaku antara Wild Fox dengan Cyborg ni, cikgu tak nak cerita lah. Benda tu sendiri faham, sendiri tahu lah kan. Tapi yang pentingnya hasil-hasil tangan cikgu semua ni setakat ni tak balik kosong lagi. Kalau ada balik kosong pun okey, sekali je lah balik kosong. 3-4 kali yang sebelum ni pergi dapat balik je, dapat ada je barangnya kan, ada je hasilnya. Jadi benda tu valid lah. Tak adalah orang kata teruk sangat. Melainkan kalau bawa budak setahun tak dapat apa, pergi letih saja je kan. Pergi letih saja je, balik letih tak dapat apa. Yang tu memang ada asas lah. Kalau kau tak puas hati apa semua, kalau kau nak keluar daripada sukan tu, memang ada asas lah. Tapi ini kau dapat sijil kebangsaan, sijil antarabangsa kan. Dan kalau kau sijil kebangsaan, sijil antarabangsa, kalau kau tak reti nak kira dia punya point dia berapa, kau tak tahu nilai dia, appreciation dia, betapa besarnya nilai-nilai benda-benda tu cikgu rasa macam kalau kau nak main rugby pun, kau nak main untuk apa kan. Cikgu bawa rugby ni untuk passion, korang minat, dan kebetulan minat korang ni boleh membuahkan hasil. Persaingannya kurang, latihan dia pun tak teruk sangat kan. Tak adalah teruk sangat latihan dia, main pun sempoi-sempoi, susun-susun orang, susun-susun budak je kan. Tapi kalau benda yang cikgu buat dekat korang ni pun korang tak reti nak appreciate, korang tak reti nak tahu dia punya apa ni, korang tak tahu dia punya
kebaikan dia, manfaat sukan yang cikgu nak perkenalkan, yang cikgu dah buat selama ni pun, kalau korang tak reti nak nilai, tak reti nak appreciate, so what for? Betul tak? Baik cikgu latih budak-budak lain kan. Bukan cikgu nak cerita apa semua. Kita tengok projek tahun ni, cikgu tahu ada sukan-sukan lain yang berlatih juga. Kita tengok lah. Bukan cikgu nak bandingkan, oh sedap lah korang lah pergi kebangsaan apa semua, bayar duit pergi kebangsaan dapat medal. Tim-tim lain pun bayar duit juga, ada yang balik kosong. Kalau dah kalah semua game, nak dapat apa? So kalau ada orang yang orang kata mulut-mulut lembek ni, dia kata boleh lah pergi kebangsaan, bayar RM30 boleh pergi kebangsaan. Bayar RM30 pergi kebangsaan pun, kalau tak latih, tak cukup ramuan dia, tak cukup dia punya player dia, tak cukup latihan apa semua, tak cukup orang kata power dia, balik kosong juga kan. Bukan masalah benda tu berbayar ke tak berbayar. Kalau berbayar pun, kalau kita pergi hantar tim yang cikai, tak dapat apa juga. Sama juga kalau fikir-fikir balik kan, betul juga sama juga. Sama je kan. Tapi yang cikgu cakap, yang tim yang latihan sukan yang satu lagi tu, yang melibatkan ramai budak tu, sekarang ni dah kosong dah tak ada dah. Cikgu tak nak komen apa-apa lah benda tu, sebab cikgu sebenarnya dah boleh baca dah. Cikgu tahu setengah-setengah orang dia buat, kalau dia buat dalam 2-3 bulan benda tu tak jadi, dia tak nak buat dah. Tapi yang ruginya budak lah, murid lah yang rugi. Dia tak rugi apa, gaji masuk. Macam cikgu kalau tak buat rugby ni pun, gaji cikgu tetap masuk. Bukannya kena sangkut, kena potong gaji apa semua, tak. Jadi nasib korang lah kalau dapat coach-coach yang macam mana kan. Ada setengah coach dia pegang sekejap, dia tak nak buat lagi dah. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan dalam benda tu. Dia nak buat tu sebab nak naik nama ke, dia buat tu sebab ada duit ke, terlibat dengan duit ke, upah ke apa semua. Kalau melibatkan benda-benda tu, memang tak jadi. Memang takkan jadi lah. Kalau buat sebab duit, sebab nak dapat nama, nak dapat penghargaan, nak dapat ATC apa. Kalau nak buat setakat nak dapat untuk benda-benda tu, yang kesiannya korang lah. Yang jadi mangsa dalam benda ni, dalam cerita ni, yang jadi mangsanya korang lah. Sebab coach-coach apa semua ni, kalau yang terlibat dengan sekolah apa semua, walaupun dia orang tak coaching lagi korang apa semua, dia orang tetap dapat duit gaji. Gaji tak jalan. Faham? Dia orang tak rugi apa, yang ruginya korang lah. Masa korang apa semua. Orang lain main sukan tu juga, tapi orang lain pergi kebangsaan apa semua, dapat CJ apa semua. Kau lalas sekali, bila orang ajak balik, masuk balik, kau cakap tak masuk sebab nak buat pilihan yang bijak. Pilihan yang bijak benda macam tu. Bijak tang mana ya? Cikgu tak nampak bijak pun, cikgu nampak macam syok sendiri je. So ada masa setahun lagi ni, korang buat keputusan betul-betul lah. Korang decide lah betul-betul untuk masa depan korang, dan juga untuk apa yang korang nak buat dalam depan. Sebab cikgu apa-apa pun belum order lagi bos. Cikgu ada orang ke tak ada orang, cikgu jalan terus. Cikgu kayuh je. Katakanlah kalau tak ada U12 pun, cikgu buat lah U10. Bos, ni roti kosong bagi garing garing mantapnya. Lepas tu air macam biasalah, Nescafe Ice, bagi mantap sedap. Itu saja kan. Macam cikgu cakap lah kan. Kalau korang tahu cikgu ni, cikgu tak kira mana. Sebab tu cikgu terkejut ke. Cikgu ingatkan program yang coach orang lagi tu jalan lagi. Rupa-rupanya dah tak ada dah. Dah tak ada dah pergi training dekat track apa semua, dah tak ada dah. Cikgu pun fikir-fikir balik, aduh kesiannya lah dekat budak-budak yang kalau cikgu sebut nama ni korang tahu, korang kenal lah kan. Nama-nama yang menjadi bangsanya cikgu malah sebut lah kan. Tapi cikgu doakan korang, walaupun tak bersama dengan cikgu lagi, cikgu doakan korang masuk sukan-sukan korang tu, walaupun peringkat sekolah, peringkat daerah ke apa semua, bersyukur lah. Maknanya itu pilihan korang kena terima lah. Maknanya kalau pencapaian terbaik korang daerah je, contohnya peringkat tempat ketiga ataupun tempat keempat daerah, terima yang tu je lah. Sebab lepas habis daerah korang ni tak ada dah. Dia habis MSSD ni, habis lah. Dia akan fokus, coach tu akan fokus pada adik-adik kamu yang darjah 4, darjah 5 lah pula kan. Jadi itu pencapaian terbaik korang lah tu
Macam budak-budak cikgu, walaupun tak ada daerah, tapi kebangsaan ada banyak kali. International pun ada. So cikgu tak risau. Sebab tu budak-budak cyborg cikgu relax je. Korang perasan tak? Kalau korang psycho apa-apa pun, dia orang relax sengih-sengih. Dia orang siap psycho balik je. Sebab dia orang sendiri pun tahu apa yang cikgu buat ni, dia punya khasiat dia, dia punya manfaat dia, dia punya benefit dia jauh lebih banyak daripada dia punya keburukan dia. Dia punya pro dia tu 10, cons dia tu mungkin 1-2 je. Kan? Yalah, tak semua benda yang perfect kat dunia ni kan. Ada benda yang perfect, ada benda yang tak perfect. So kebetulan dia orang dapat sukan yang boleh bagi dia orang pencapaian yang tinggi macam ni. Cikgu ambil contoh Kayla lah. Kayla tahun lepas untuk anugerah kecemerlangan kokurikulum, dia dapat anugerah emas. Baru dah jam 4 dah dapat emas lah. Hasil daripada rugby lah. Dah dia pergi sampai kebangsaan 2-3 kali. Jadi korang tengok je dia naik atas pentas kan, ambil hadiah apa semua. Cikgu nak tanya korang, masa korang dah jam 4 dulu, ada tak dapat anugerah emas macam dia tu? Tak ada kan? Jadi korang tak payah nak dengki-dengki dengan dia. Pilihan dia dah bagus dah, pilihan dia dah tepat. Dan dia memang budak yang bijak. Dan parent dia pun bijak buat keputusan. Bukan sahaja dia yang bijak buat keputusan, even parent dia pun sama-sama bijak. Jadi orang yang bijak buat keputusan ni akan dapat result yang cemerlang. Budak-budak ni yang cikgu nak push pergi Seri Puteri, pergi Tengku Kosia, pergi Tun Fatimah, pergi integrasi Gombak. Integrasi Gombak pun ada. Intergom pun ada. Tim rugby touch. Kau tengok sekolah-sekolah terbaik Malaysia semua ada rugby touch. Dan rugby touch dia orang semua dapat menyumbangkan kepada seja-seja dan medal-medal. Cikgu ni kalau sukan setakat kalau setakat budak-budak sekolah kampung pun boleh main sukan tu, bukan cikgu nak hina apa semua, tapi cikgu rasa macam tak apalah, ada pilihan lain, cikgu ambil pilihan lain lah. Sebab cikgu pun sebelum ni dah 10 tahun 15 tahun duduk kat kampung, cikgu tahulah sukan-sukan yang level-level budak-budak kampung boleh main ni macam mana. Kau tekan macam mana-mana pun, kau latih siang malam pun lalas sekali. Bukan cikgu nak kasih down orang tapi ini realiti yang cikgu dah jumpa selama 15 tahun cikgu mengajar kan. Memang setengah-setengah sukan ni, kalau kau tak ada package yang benda tu perlukan, contohnya cikgu ambil netball lah. Kau nak main netball, pertama sekali kau kena tinggi. Netball sama macam basketball kau tengok player-player dia semua tinggi-tinggi. Ketinggian tu satu faktor, bukan kelajuan. Tapi dalam rugby, size tak penting. Yang penting kamu ni fit. Laju tu penting juga, tapi fitness lagi penting. Fitness. And then semua sukan perlukan fitness. Sebab tu cikgu suka latih rugby ni, sebab dia hanya satu benda je yang orang kata menentukan tim tu okey ke tak, fitness level. Player kau tinggi ke, player kau laju ke. Cuma kalau laju tu lagi bagus lah. Kalau ada kiri kanan laju lagi bagus sangat. Itu memang tak dapat disangkalkan lagi lah. Speed is a factor dalam semua sukan pun. Even mungkin dalam bola jaring pun speed factor juga pun. Tapi kalau untuk bola jaring, cikgu nampak shooter tu yang penting. Hari tu yang banyak shoot Farah dengan si Akish kan. Jadi tak apalah kalau dia nak follow. Sebab macam Farah pun, dia cakap mak ayah dia nak hantar dia pergi sekolah agama Putrajaya. So sekolah agama Putrajaya ni, kalau kau tak ada CJ kebangsaan antarabangsa pun kau boleh masuk, tak ada masalah. So benda ni atas keputusan sendiri dan keputusan mak ayah korang lah sebenarnya, cikgu. Sebab tu cikgu, memang Farah cikgu akui dia memang pemain yang hebat lah. Dia memang scorer lah. Dia main bola jaring boleh skor, dia main rugby boleh skor. So tapi kalau planning mak ayah dia lain, planning dia pun lain kan? Jadi cikgu pun tak boleh nak Nescafe Ice. Cikgu tak boleh nak masuk campur lah. Maknanya kalau tak ada Farah apa semua, cikgu terpaksa adjust balik lah tim. Walaupun cikgu dah lama training dia apa semua kan, bawa dia pergi antarabangsa apa semua dulu. Mungkin tak menjadi keperluan untuk dia main lagi. Kalau dia main teruk-teruk sampai peringkat antarabangsa pun, dia minta sekolah agama Putrajaya pun. So benda tu macam
mungkin tak worth it bagi dia lah. Mungkin dia rasa macam aku main teruk-teruk, tapi aku nak minta sekolah aku ni tak perlukan CJ dan yang hebat-hebat sangat pun. CJ bodoh-bodoh aku boleh masuk. Buat apa aku main teruk-teruk. Mungkin ada player yang pemikiran macam tu, ada parent yang pemikiran macam tu. Sebab main rugby ni kadang-kadang keluar duit juga. Pergi tournament keluar duit. Tapi kalau memang dia tak ada, orang kata tak ada planning nak hantar, nak pergi ke Seri Puteri, ke TKC, ke Integrasi Gombak, ke MRSM ke apa semua, dia tak ada. Sekolah sukan ke apa semua dia tak ada planning macam tu. So tak apalah. Cikgu pun tak ni sangat lah. Cikgu terima lah kan. Sebab no point juga bergaduh dengan parent ke apa semua, nak bertekak dengan parent pasal sukan tu, sukan ni, faedah dia, faedah tu, faedah ni. Kalau dalam kepala parent sendiri pun dia memang set anak dia pergi sekolah ni je, tak payah nak beria-ria sangat main sukan tu, sukan ni. Cikgu tak ada kuasa nak ubah benda-benda tu semua. Benda-benda tu semua atas pemikiran dan juga level of thinking parent tu sendiri. Mungkin setengah parent dia nak hantar anak dia sekolah biasa-biasa je. So what's the point of having their daughters to play tiap-tiap minggu, training apa semua kan? Mungkin ada parent macam tu. Tapi cikgu ambil contoh macam parent Kayla, dia tak kisah. Parent Kayla sebab anak sulung dia kakak pada Kayla tu pergi sekolah seni, sebab kakak dia tu minat tarian. So mak ayah dia jenis tak orang kata tak berapa nak ni sangat lah, tak berapa nak orang kata nak fix sangat. Tapi walaupun macam tu, tapi mak ayah dia tetap bagi sokongan. Maknanya mak ayah dia tetap nak preparekan Kayla ni pergi ke Seri Puteri ataupun TKC ataupun Integrasi Gombak ataupun MRSM. Jadi nak kata parent mana lagi cerdik, lagi tak cerdik, tak adil lah benda tu. Ini bukan masalah parent cerdik tak cerdik. Ni masalahnya parent tu dia nak menentukan anak dia tu pergi mana lepas ni, nak belajar kat mana. And then sukan ni, jangan jadikan sukan ni sebagai indikator kau nak hantar anak kau pergi itu je. Sukan ni part of life, part of their life. Bukan sebab preparation untuk dia orang pergi sekolah tu, tak. Sukan ni sendiri part of their life. Dia socializing, dia orang bersosial dengan kawan-kawan. Dia orang detik-detik kemenangan, dia orang bagi menang kat pasukan, dia orang berjuang untuk pasukan. Itu semua adalah ada dimensi dia lain. Kalau cikgu nak terang kat sini tak habis ya. Tapi ada setengah parent tu tak peduli pun benda ni. Tak peduli pun. Dan ada player-player cikgu sekarang ni pun ada yang mak ayah dia tak tahu pun ada. Ada yang mak ayah tahu, tapi dia tak tahu pencapaian anak dia tu, achievement anak-anak dia tu. Sebab dia tak kisah pun, sebab dia nak anak dia main sukan je. Dia tak nak anak dia melangok kat rumah apa semua, duduk je melangok kat rumah setahun jadi apa dah. Dia tak kisah pun pasal achievement. Ada setengah mak ayah memang partikular. Dia nak tahu sukan ni dapat bagi sampai tahap mana. Dan okey lah cikgu terima lah. Hari tu Cyborg kita kalah hari tu. Tapi kalah yang tu je. Lepas ni kita dah ada pelapis-pelapis lain. Yang pelapis-pelapis cikgu ni yang pelapis-pelapis cikgu ni lusa nak pergi lawan antarabangsa kan. Jadi kalau cikgu sebut antarabangsa ni pun parent ke players pengangah tak tahu apa, tak ada guna pula. Tak ada guna pun cikgu nak tekak-tekak pun. Kalau benda yang obvious macam ni pun dia orang tak boleh nak hadam, tak boleh nak brain. Habis macam mana nak hadam taktikal atas padang tu, nak lawan tim-tim Singapura, Jepun, Hong Kong apa semua kan. Benda ni berbalik asal kepada kita sendirilah. Kan?
kita nak anak kita ni menghabiskan masa kanak-kanak dia ni macam mana sebenarnya. Sebab kalau ikut pada standard punya, boleh je kau kurung anak kau duduk kat rumah hujung-hujung minggu, tak payah keluar, baca buku je apa semua. Boleh nak kena buat macam tu. Tapi adakah sesuai dengan zaman dia sekarang? Dan adakah sesuai untuk 10 tahun, 20 tahun lagi? Kita tak tahu. The challenges of ni kan? Apa yang kita boleh buat, kita bagi dia, kita lepaskan dia di padang, di training apa semua. At least dia ada something yang dia boleh fight for. Dia ada resilient. Kita nak bina resilient dia kat situ kan? Kita nak bina resilient dia kat situ. Ketahanan dia, ketahanan mental dia tu lebih penting. Ketahanan mental, kecergasan fizikal, dia punya kemahiran bersosial dia, kemahiran berkomunikasi, mematuhi arahan, mengikut dengan disiplin. Itu yang kita nak bentuk dengan budak sebenarnya. Bukan nak latih sukan, nak pergi menang. Itu net secondary dah tu. Primary cikgu buat benda ni, nak latih korang ni, nak memanusiakan korang. Sebab tu cikgu bising. Kalau ada tim-tim yang berpecah-pecah, masuk sana, masuk sini, itu bukan apa? Objektif utama cikgu nak buat benda ni. Tapi kalau ada pihak tak puas hati cakap sembang pasal kebangsaan, sembang pasal antarabangsa, cikgu cakap tak apa lah. Bagi tak puas hati pun ikut dia. Reality cikgu tak sama macam reality dia orang. Cikgu buat benda ni bukan buat pasal duit. Tak ada kepentingan apa-apa pun. Even masa cikgu buat latihan pun, mana ada parent-parent tolong apa semua, duduk tepi je. Mana ada parent involve sekali apa semua, tak ada. Cikgu buat ni orang kata semata-mata untuk korang. Mak ayah korang nak support ke tak ke, tu cikgu sebenarnya serah pada diri sendiri kan. Sebab sepanjang yang cikgu buat sebelum ni pun, tim-tim yang cikgu buat sebelum ni, tak ada balik kosong lagi dah. Tak ada lagi lah balik kosong. Cikgu ambil contoh bunga lah. Bunga tu masuk lewat kan? Bunga ni bukannya main sukan pun, belajar yang apa semua pun tak ambil dia. Tapi rugby dia ada CJ rugby dia. Hari tu pun masa anugerah cemerlangan sekolah, dia dapat anugerah perak ke apa. Dulu cikgu nak cerita bunga tu very very introvert tau. Kan? Dia tak reti nak bersosial, dia tak reti nak berkawan, dia tak reti nak bercakap, dia tak reti. Dia senyap je cikgu tengok dia masa darjah 4 tu. Cikgu tak ingat lah cikgu tarik dia masa darjah 4 ke darjah 5. Cikgu rasa masa darjah 5 kot ke darjah 6. Cikgu tak ingat dah masa cikgu tarik dia tu. Tapi masa cikgu tarik dia, cikgu offer dia lah. Cikgu tengok dia duduk berjalan, beratur. Cikgu cakap, kau ni macam ada potensi kan? Cikgu masuklah kelas dia kan. Cikgu offer dia, kau nak main tak? Dia cakap boleh. Dan daripada rugby itulah cikgu kembangkan kepada buat video, daripada tarian. Sebab bakat budak ni, bila kita dah buka satu cabang bakat budak-budak ni, dia akan terbuka cabang-cabang lain. Itu yang best main rugby ni. Bila kau dah buka satu cabang dengan cikgu Wan akan identify bakat-bakat lain. Contohnya kau ada bakat dalam muzik, kau ada bakat dalam public speaking, kau ada bakat dalam seni lukis, kau ada bakat dalam programming, apa-apa semua. Bila cikgu nampak benda-benda tu, even pertandingan sekolah pun kebanyakannya melibatkan cikgu juga. Yang ambil video apa semua pun cikgu juga kan? Jadi benda ni, by hook or by crook, kamu tetap menang. Kamu tetap menang dalam benda ni. You are always winning kalau yang sama dengan cikgu. Kau tanyalah Aisyah apa semua tahun lepas kan, apa benda tak buat. Dia masuk bulan 8 ke bulan 9 masa darjah 6. Tapi bila dia masuk je, cikgu terus convert dia main rugby dulu. Lepas main rugby, baru cikgu terus tarik dia masuk tarian.
Kalau lah Aisyah Anwar tu datang awal lagi, setahun ke 2 tahun sebelum ni, lagi meletup. Silap-silap kita boleh hantar tim tarian kita peringkat kebangsaan. Tapi nak buat macam mana? Dah datang lewat kan. Dia datang pun, tapi cikgu bersyukur lah masa dia datang tu cikgu tengah down. Tim pun tengah tak semangat kan. Masa tu tim Cyborg U12 pun tak semangat nak training. Masa buat training kat MMU pun seorang dua je datang, kesian cikgu tengok kan. Tapi bila Aisyah Anwar ni masuk, ditarik ramai yang masuk main balik kan. Itu kelebihan dia. Itu adventure kita orang tahun lepas. Nampak tak macam mana Allah dah susun elok dah. Tapi Allah tak bagi kemenangan lagi. Allah hold dulu. Allah cakap bagi dia orang main dulu, bagi dia orang rasa kalah dulu. And then bagi dia orang gradually depan ni bagi menang sikit-sikit. Menang tak menang cup lagi, bagi menang shield dulu. Sama macam U15 cikgu dulu yang tim Jen apa seperti Atikah Jen dulu kan. Mana menang cup? Mana terus menang cup? Kita orang dulu starting menang shield je. Tapi menang shield pun naik Johan Shield dua-dua tu kita menang. Masa tu Raina free hair lagi. Masa tu kecil lagi, Hawa kecil apa semua, naik bas dengan Zura apa semua. Naik bas persiaran. Semua urus diri. Mana ada melibatkan parent sekolah apa semua, tak ada. Semua urus diri. Semua orang kata kental, semangat nak berjaya tu ada. Semangat perjuangan tu. Kau bayangkanlah naik bas, bawa 2 tim naik bas, lepas tu ada siap penyokong lagi datang. Handle sendiri je semua tu, tak ada kelab apa. Masa tu belum masuk Cyborg lagi. Masa tu kita pakai nama SARC, Sepang Avenger Rugby Club. Bah parking depan sekolah pukul 6.30. GB fikir kau tak tahu. Cikgu urus diri semua. Nak cerita kalau kita betul-betul semangat nak buat kan. Kalau kita semangat nak buat, bukan kita je nak buat, semangat nak buat, budak-budak pun semangat nak tolong. Bukan cikgu yang urus bas apa semua tu Nina punya kerja kan. Tapi dulu tak bergaduh lagi lah dengan orang apa semua. Belum bergaduh lagi lah. Sebab tu cikgu nak buat kat MMU. Kalau buat kat sekolah macam-macam benda boleh jadi bergaduh. Kalau pecah cermin ke, kalau pecah ni ke barang-barang sekolah apa semua, boleh jadi benda bergaduh. Sebab apa-apa pun orang salahkan cikgu juga. So better training kat MMU. Kalau pecah benda-benda kat MMU pun tak akan kembali ke cikgu balik. Melainkan kalau kau pergi MMU, kau tebang pokok ke, kau bakar padang, tu lain. Tapi setakat kau nak conteng, kau nak conteng apa saat nak ke MMU tu kan. Tu cikgu cakap kan, benda ni kalau kau nak, ada jalan dia, cikgu boleh tunjuk, cikgu boleh bimbing, tarik masuk. Tapi kalau setahun ni kau nak habiskan darjah 6 kau yang apa ni, batch tahun 6 tahun ni, yang ada player-player yang 50-50 nak main tak nak main sama banyak tu, korang fikir balik dah kan. Korang ni dah ada basic, law pun kamu tahu, main pun bagus. Tapi kalau kamu tak habiskan juga tahun ni, kamu telah membuat satu keputusan yang paling tak cerdik dalam hidup kamu. Seriously I'm talking kan, membuat keputusan yang paling tak cerdik. Cikgu tak nak sebut perkataan bodoh dah. Tepat bodoh ni perkataan yang kasar sangat. Cikgu kata perkataan ni tak cerdik kan. Kalau kau nak buat keputusan yang cerdik, kau masuk balik, kau push betul-betul tahun ni, hujung tahun jumpa dengan Cikis Spartan dekat final kebangsaan. Tak apa, kau pergi yang Tigers, kau jumpa balik dengan Singapura, kau balas balik yang kena 5-1 hari tu bagi menang lawan Singapura. Menang lawan Singapura, menang lawan Hong Kong, menang lawan Japan. Japan payah Singapura dengan Jepun ni, Japan punya team lagi ganas main kan. Sebab dia ada player-player dia semua boleh side stepping. Kalau Japan dia punya spec dia, players kena tahu side stepping. Every players kena tahu side stepping. Kita berapa orang je yang main side stepping. Tapi dengan adanya Emma, Kayla, Faihana, siapa lagi? Amal, kita ada Iris, kita ada Iris Jafni, siapa lagi kita ada? Kita ada Kisha, kita ada Galia, kita ada Kalisha, Intan kita boleh tarik balik main. So 2 orang lagi lah. Aisyah ada lagi, Aisyah boleh main.
Aisyah dengan budak Topaz yang baru masuk tu, Hana sprinter dulu. Cikgu dalam kepala ni semua dah ada dah planning. Nak dengan tak nak je. Korang nak pergi final ke tak ni? Cikgu tanya. Korang nak ke tak ni? How hard do you want it? Kalau kau nak betul-betul, kita pergi final. Kita bukan tak pernah pergi final, kita banyak kali pergi final ikut sebelum ni. Tapi kalau kau sembang benda ni dengan coach lain, pasal final cup ke final Johan ke apa semua, memang kerik-kerik je. Memang kerik-kerik sebab dia orang tak pernah merasa lagi saat ke final macam kita ni. So kalau kau sembang dengan dia orang pasal final, dia orang kerik-kerik, dia orang tak faham. Tapi orang yang dah biasa pergi final dengan tim cikgu sebelum ni, dia orang faham final game tu macam mana. Dia punya pressure dia punya stress dia kan. So korang nak fight ke tak tahu ni? Cikgu tanya tu je. Kalau korang nak fight, kita go kan? I'm a fighter. Cikgu memang always fighter. Always a fighter ni, ada ke tak ada ke dia akan buat sampai jadi. Dia bukan buat separuh jalan macam coach orang lagi tu. Coach orang lagi tu buat separuh jalan, cikgu dengar berbengang. Ya Allah, kalau cikgu tahu dia nak buat separuh jalan macam ni, cikgu tak bagi budak-budak cikgu pergi berlatih dengan dia. Buat apa? Buang masa je. Baik cikgu fokus 3 tahun ni main rugby je. Kau tengok Kayla bukan setakat cyborg yang ambil dia. Putrajaya pun nak dia tau. Putrajaya merayu nak pakai dia tu. Dia dah peringkat kebangsaan je, dia mana main. Sebab tu lah Kayla, kalau kau nak enceh-enceh dia, suka lari kat sekolah tu, dia gelak je. Kau nak enceh-enceh aku setakat level sekolah, setakat level daerah je. Aku duk main level kebangsaan, level international lah beb. Tu nak cerita kat korang, orang cerdik, bakal orang cerdik ni macam mana. Dia senyap je, dia relax. Cikgu tahu dia relax. Dia sendiri tahu, dia tahu nilaian diri dia tu tanpa perlu orang lain terangkan kat dia. Dia sendiri tahu. She knows already. Sebab tu lah kalau orang nak eceng-eceng dengan dia, nak belagak-belagak dengan dia, apa semua, dia tengok dia gelak je. Cikgu, tu peringkat apa je tu? Kan? Kalau dia tanya cikgu kan, dia orang tu training teruk-teruk tu peringkat apa je tu? Kalau dia boleh kan, kalau dia boleh tanya soalan macam tu, maknanya dia cerdik lah. Terhasil lah, tercapai lah hasrat cikgunya. Nak menghasilkan budak-budak yang cerdik. Budak-budak yang cerdik ni lah yang nak pergi Seri Puteri, nak pergi Tun Fatimah, nak pergi sekolah-sekolah terbaik Malaysia. Kalau cikgu ajak main rugby pun, kau cakap nak buat pilihan terbaik, nak buat pilihan terbaik apa semua, itu pun kau tak boleh fikir. Macam mana kau nak pergi sekolah-sekolah terbaik Malaysia? Lalas sekali terkandas dekat SMK tu juga. Kan? Itulah cikgu cakap. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Kan? Orang yang cerdik je cikgu ambil. Sebab tu kalau kau tengok Kayla dia berjalan sengih-sengih je, dia tak kisah pun orang tak ambil dia wakil sekolah ke apa semua. Dia tahu benda-benda tu semua alah peringkat apa-apa je. Dia cerdik dia kat situ budak ni. Dia tak kisah pun tak wakil sekolah ke apa semua. Dia tak kisah pun kalau wakil sekolah, alhamdulillah lah kan. Dia tahu dalam CJ PJSK dia tu, dia punya point dia berkali-kali, berpuluh-puluh kali ganda lagi bagus lah daripada budak-budak lain ni. Itu cerdik. Itu definisi cerdik yang sebenar-benarnya. Cerdik yang sebenar. CYS. Bukan cerdik buat-buatan. Bukan cerdik buat-buat ni, cerdik yang sebenarnya orang-orang macam Kayla ni. Darjah 4 dah dapat CJ kecemerlangan emas dah. Cikgu nak tanya yang korang-korang yang duk kata hebat ni, masa darjah 4 korang ni baru next term lagi. Baru next term pun lagi. Mana ada CJ emas apa semua lagi ni. Dia dah CJ emas dah. Dan CJ emas dia tu sebab dia dapat 2 CJ kebangsaan rugby hari tu, yang dia pergi tahun lepas masa darjah 3. Nampak tak cerdik je kat situ. Amal apa semua pun tahun ni dia dapat lah. Amal apa semua kan, Emma apa semua tu. Yang lain Faihana apa semua, cikgu rasa kita kadang-kadang kan, memanglah cikgu pun akui lah, kadang-kadang bila kita buat something tu akan ada satu masa kita rasa macam betul ke aku buat ni, betul ke tak apa yang aku buat ni, betul ke pilihan aku ni. Kamu jangan overthinking benda ni. Bila kamu overthinking, dia akan merosakkan pemikiran korang. Dia akan merosakkan hala tuju korang. Dia akan merosakkan apa yang dah cantik tentang diri korang. Kan?
Cikgu, saya main tak bagus macam dia ni. Macam mana? Dia kan, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam rugby, setiap kelemahan, setiap kekuatan kawan-kawan sentiasa ditimba balik oleh kawan-kawan yang lain. Kan? Betul tak? Kalau kamu tak percaya cikgu, tanya Coach Amirul pun boleh, Coach Fitri pun boleh, apa semua. Ini beza game rugby dengan game lain. Dan cikgu sebenarnya kalaulah ditakdirkan tahun ni tak dapat nasihat tak tim pun, cikgu terima dengan seadanya, guys. Sebab benda ni cikgu anggap semua ni 100% rezeki datang daripada Allah. Kamu kena faham konsep ni. Okey? Macam cikgu dulu, kalau Allah ni larang cikgu buat rugby, mana mungkin tahun 2019 tu cikgu boleh kumpulkan Asyarania, Syapina, siapa semua dengan kawan-kawan dia membentuk satu tim pergi lawan dekat Padang Equestrian Putrajaya pada 2019 dulu. Kalau daripada awal-awal lagi Allah memang tak bagi, memang menyusahkan kerja cikgu, memang daripada awal lagi cikgu tak boleh nak set up team. Memang daripada awal lagi mak bapak pun tak bagi nak training. Memang daripada awal lagi cikgu mengalami banyak masalah. Duit tak cukup, masalah kenderaan, masalah parent tak boleh hantar apa semua. Tapi dulu masa cikgu hantar first team tu, cantik je pergerakan dia. Cantik je perjalanan dia kan. Sampai dia orang dapat medal ketiga kebangsaan. Walaupun masa tu kita punya pencapaian kita spoon, tapi tetap pencapaian ketiga kebangsaan. Itu bezanya rugby dengan sukan lain. Ini yang ramai orang tak faham. Ini yang parent ramai tak faham. Dan cikgu banyak kali cikgu tekankan dalam posting-posting sebelum ni pun, kan, ini kelebihan bermain rugby berbanding sukan lain. Bukan cikgu nak suruh korang keluar sukan lain masuk rugby. Kesianlah kat coach korang yang lain tu kan. Jadi cikgu nak cakap itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia dan bukan cikgu yang buat-buat. Benda ni korang boleh tanya seluruh Malaysia, kepada siapa-siapa saja yang terlibat dengan rugby touch ni, sama ada pemain ke, parent ke, ataupun coach-coach negeri lain ke, kelab-kelab lain ke. Betul tak apa yang cikgu cakap? Kat mana lagi kau nak dapat sukan yang macam ni, yang pemurah macam ni, yang bagi kamu peluang macam ni? Kamu takkan jumpa lagi selepas ni. Kamu pergilah sekolah mana pun, kamu pergilah MRSM mana pun, kamu pergilah main 100 sukan-sukan lain pun, cikgu rasa, sebab tu cikgu sayang lagi rugby ni tau. Cikgu tak nak let go. Cikgu boleh je nak latih benda lain, pingpong ke, badminton ke, benda boleh belajar, semua ada dalam YouTube. Tapi kenapa cikgu tak buat? Bukan cikgu tak nak buat, sebab cikgu fikir, kalau okey lah, kalau cikgu latih badminton lah kan, contoh badminton, cikgu boleh bawa berapa orang je. Sorry. Oops. Oh. Oops. Sampai tangkai plastik kat belakang jatuh lagi. Ya? Oish. Bau rasa. Masa ya. Ni mata orang lain nampak. Kalau macam badminton, kalau cikgu bawa badminton, paling banyak pun 5-6 orang je. Takkan nak bawa sampai 10 orang nak latih kan. Paling banyak pun 5-6 orang je boleh latih pun. Tu pun bukan semua yang boleh dapat emas. Tapi kalau cikgu latih rugby touch ni, 12 orang ni dapat sijil peringkat kebangsaan. Kat mana lagi nak cari benda-benda macam ni? Cikgu boleh je latih pingpong ke, golf ke, renang ke, tapi nak bagi sampai 12 sijil kepada kebangsaan dekat anak-anak murid apa semua, hanya rugby je yang mampu buat. Dan cikgu bukan niat nak hina tim lain, nak hina pasukan tu, hina pasukan ni. Cikgu tak ada niat. Cikgu bukan style macam tu, hina-hina tim orang apa semua, bukan style cikgu. Cikgu tak suka style macam tu. Even kalau kau orang sendiri pun, kalau kau orang main rugby dengan cikgu apa semua, kalau kau setiap kali datang training kau nak hina pasukan tu, hina pasukan ni, kau keluarlah daripada tim cikgu. Cikgu tak suka orang-orang toksik macam tu. Tim kita tim sempoi. Sebab itulah warna kita warna biru. Biru tu warna apa? Warna ketenangan. Relax. Tengok sendiri. Kita tengok sendirilah. Kan? Warna biru tu warna ketenangan. Di situ sendiri pun cikgu dah tertarik dah dengan dia punya warna dia tu. Tu belum masuk kelab lagi. Kita biru relax guys. Sebab dalam hidup kita ni, kalau kita ni apa ni ya, kita kena banyak relax dalam hidup. Contohnya cikgu, kalau cikgu nak tekan sangat-sangat pun, nanti kan
dengan kepala beruban macam cikgu ni apa semua kan. Dengan kepala dah beruban, dah tua dah ni. Stres banyak sangat kan. Jadi penyakit, macam-macam penyakit datang. Terus tak nak training. Sebab tu kena cool, relax. Mana biru, cool, relax. Ya. Bukan kita tak pernah menang dulu ni. Johan Cobra kita pernah. Kebangsaan banyak kali dah masuk. Kebangsaan kita paling bongok bowl. Paling bongok dah tu, biasa main pelik je, pelik dengan cup je. Habis korang nak yang macam mana lagi? Habis korang nak yang macam mana lagi? Kadang-kadang kita minta benda tu, minta benda ni, kita terlupa nak bersyukur nikmat yang memang dah sedia ada, yang Allah dah bagi. Kadang-kadang kita lupa nak bersyukur kan. Kita lupa nak bersyukur. Ya Allah, bersyukurnya aku dapat coach macam ni kan. Bersyukurnya aku dapat masuk tim pasukan yang macam ni. Walaupun aku main lebih kurang je, tapi sebab kawan-kawan aku yang main lagi ganas,